على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم افتح علينا بفتوح العارفين بك. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم علمنا مما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا رب العالمين. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. وأعيذ نفسي بالله العلي العظيم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. وبعد. قال شيخ مصنف ورحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين. Bismillahirrahmanirrahim. ونزه القرآن أي كلامه عن الحدوث وحذر انتقامه. ونزه القرآن أي كلامه عن الحدوث واحذر انتقامه. ونزه القرآن أي كلامه عن الحدوث واحذر انتقامه. وكل نص للحدوث دل اهمل على اللفظ الذي قد دل. وكل نص للحدوث دل اهمل على اللفظ الذي قد دل. وكل نص للحدوث دل اهمل على اللفظ الذي قد دل. ونزه القرآن أي كلامه عن الحدوث واحذر انتقامه. وكل نص للحدوث دل يميل على اللفظ الذي قد دل. InsyaAllah kita nak sambung ni perincian kepada contoh mengenai nas-nas yang boleh membawa waham kepada tashbih, ataupun nas yang zahir dia memahamkan sesuatu yang berbeza dengan apa sepatutnya diiktikad pada Allah Ta'ala. Kaedah kita belajar lepas pasal kita nak belajar ni, antara tempat ambil kita Quran, antara tempat ambil hadis, itu juga seterusnya ijma' qiyas. Dan Quran hadis ada tempat yang kena proses elok-elok. Tanpa proses dengan betul, salah kita punya fahaman nanti. Pasal dia ada proses yang perlu melalui manhaj, disiplin ilmu yang lurus, yang betul, supaya dapat faham nanti betul. Tanpa manhaj ilmu yang betul, dipaham sewil, faham salah. Ada faham salah akidah, ada salah fiqah, ada salah tasawuf. Ada skop fikiran kita nanti jadi bercelaru dari sudut nak mengeluarkan prinsip apakah kaedah format dalam agama. Dia akan boleh jadi salah sampai dalam bab tu. Satu kaedah kita yang lepas, wa kullu nafsin awhamat tashbiha awilhu aw fawid warum tanziha. Setiap yang bawa nas, setiap nas yang boleh membawa pada waham, kita pun bicara dah dulu. Sekadar bawa waham menyebut kena selesaikan, apatah lagi kalau syak atau zon atau yakin kepada mana-mana tashbih sampai jadi musyabbihah, jadi mujassimah. Lebih-lebih lagi lah untuk diperbetulkan akidah
sekadar terjemahan zahir itu dah bau waham pun perlu diselesaikan dia mengikut disiplin-disiplin ilmu yang lepas, antaranya takwil dengan makna palingan daripada makna asal tu kepada makna yang selayaknya mengikut kaedah bahasa. Ada kaedah balaghiyah, kaedah balaghah, ada kaedah tu kaedah akliyah. Pasal berlaku ta'arud akal antara nas-nas yang datang berkaitan bab ketuhanan. Ada ayat nama muhkam, la ilaha illallah misalnya, Allah ni ilah, tiada siapa bersifat ilah melainkan dia. Makhluk takkan ada sifat ilah sama sekali. Di atas kata dia makna ilah, huraian ilah mestilah mustaghni an kulli ma siwahu, muftaqirun ilaihi kullu ma adahu. Dia takkan hajat pada sesuatu, makhluklah yang akan berhajat kepada dia. Di atas pahaman ketuhanan itulah maka ada kaedah, kena ada bab takwil, ada bab kalau tak pakai makna asal, kalau tak boleh nak hurai, kalau hurai bawa jadi masalah. Antara usulub kedua selain pada takwil adalah tafwid, itulah serah. Kaedah takwil adalah kaedah khalaf, kaedah tafwid adalah kaedah khalaf. Bagi faham elok apa dia tafwid, kita bicara dah lepas, alhamdulillah. Dan dalam masa yang sama, warum tanziha, wajib kita qasad bersihkan dan jadikan matlamat kita sama ada buat takwil atau tafwid, nyahkan daripada Allah Ta'ala perkara yang tak sepatutnya. Pasal perintah Allah Ta'ala, sabbihis marabbikal a'la. Tasbihkan, maksud tasbih ni tanzihkan, sucikan nama Tuhan kamu yang maha tinggi itu. Lazim daripada membersihkan nama, maksudnya bersihkan zat. Itlaqul isim wa iradatil musamma. Sebut nama tapi dikenaki dia adalah siapa Tuhan punya nama. Bersihkan nama Tuhan kamu maksudnya bersihkan zat Allah Ta'ala daripada apa yang tak sepatutnya. Baik, di atas kaedah itu, ni tengok dia sebut masalah mengenai Quran. Quran masyhur kita sebut Quran adalah kalamullah. Kalamullah, Quran adalah kalamullah. Ayat yang kita dah dapat daripada ulama, alhamdulillah kita tak dapat salah tu, bahkan memang betul tepat. Apa dia sebut je Quran, Quran kalamullah. Dia sebut kalamullah, kalamullah kalam qadim. Okay? Alhamdulillah. Kitanya faham betul. Macam mana pun kalau tengok ayat Quran sekali, kata Quran ni kalam qadim, Quran kalamullah. Lagi tengok-tengok, macam makna baharu je, macam makna hudus saja, macam makna hadis saja. Seolah-olah Quran ni dia makhluk. Kena boleh faham itu kalau tengok dengan terjemahan hadis. Jadi macam mana nak buat dan nak selesaikan, sedangkan Al-Quran kalamullah. Tapi bila ada nas yang menunjukkan seolah-olah zahir daripada nas itu bahawasanya dia adalah makhluk, bukan kalam qadim. Dia bukan qadim, bukan sedia, bukan kalamullah, Quran kalamullah. Tak memahamkan daripada nas tu Quran tu qadim, bahkan memahamkan dia baharu. Sedangkan Allah zat dia qadim, segala sifat kamalat dia adalah qadim. Macam mana qadimnya zat dia, macam itulah qadim sifat dia. Takkan berlaku ada sifat-sifat Allah Ta'ala yang baharu. Antara sifat Allah Ta'ala kalam. Dalil kita belajar dah, wa kalamallahu Musa taklima. Dalil aklinya kalau kita boleh bercakap, takkan Allah Ta'ala tak bercakap. Dan bahkan Allah berkata-kata, kenapa pula? Pasal bercakap-cakap ni sebahagian daripada sifat kekurangan. Astagfirullah. Kalam ni sebahagian daripada sifat kesempurnaan. Kalau dia tak sifat kalam, tentu dia bisu. Mustahil Allah Ta'ala bisu, pasal dia bagi kita boleh berkata-kata. Bahkan dengan ada sifat kalam ni menunjukkan kesempurnaan. Bahkan dalil Quran pula, wa kalamallahu Musa taklima. Tepat macam mana kita dah berfikir kita dengan apa yang ada dalam Quran, macam mana kita bicara sekali lalu-lalu. Memang sabit Allah Ta'ala sifat kalam, dan kalam Allah Ta'ala qadim. Macam mana zat Allah Ta'ala qadim, kalam dia qadim. Dan kalam dia qadim dengan mana sifat
kalam tu maksudnya wasfi kalam tu pada Allah Ta'ala dia qadim dan baqi, dia sedia dan kekal, tak akan binasa sama sekali, sentiasa dalam keadaan kesempurnaan. Baik, batu Quran, cuba tengok ada tempat-tempat Al-Quran kata Quran ni kalamullah, Quran ni bukan qadim, kalam ni baharu. Inna anzalna fi lailatul qadri, kami turunkan Quran pada malam Lailatul Qadar. Quran kena turun. Yang kena turun ni makhluk ke Allah? Allah turun. Itu pun kita belajar dah. Mustahil Allah Ta'ala berpindah daripada satu tempat ke satu tempat. Berpindah satu tempat ke satu tempat ni makhluk. Makhluk je perlu ada perpindahan daripada satu tempat ke satu tempat. Allah perlu apa dia pindah-pindah? Perlu apa kat dia turun naik? Perlu apa kat dia datang daripada satu tempat ke satu tempat? Perlu apa dia pergi mari? Dan dah iradah dia pun kun fayakun. Apa perlunya untuk dia nak bergerak ke sana kemari? Subhanallah. Berlaku ta'arud akliyah, berlaku ta'arud akal. Bahkan berlaku dengan bertarut dengan bertentangan dengan la ilaha illallah, yang Allah ni ilah tentulah mustaghni wa huwal ghaniyul hamid. Dia lah yang ghani, dengan makna tak hajat pada sesuatu. Dia tak hajat pada sesuatu, takkan perlu dia pindah. Pasal apa? Dia kun fayakun. Kalau dia tak pergi ke mana-mana pun kun fayakun, boleh hanya bagi jadi. Dia tak perlu nak buat satu dengan dia, nak perlu naik turun naik, pindah sana pindah sini, sana ke sini, sini ke sana. Subhanallah, subhanallah. Baik. Jadi bila sebut inna anzalna, sesungguhnya kami turunkan, inna anzalnahu, kami turunkan dia, hu tu pada Quran. Kami turunkan Quran pada malam Lailatul Qadar. Quran kalamullah. Jadi kalamullah baru ke qadim? Dia jawab qadim. Tapi Quran kami turunkan. Jadi kalau kena turun, Quran ni baru ke qadim? So, yang hantar bahas, kalau kita belajar bab kalam pun cuma bab kita belajar dulu. Yang ni dia belajar, kita belajar dulu, ringkas je. Yang ni saja dia tarik masalah ni untuk selesaikan isu masalah salaf dan khalaf. Kaedah nak menyelesaikan ayat-ayat yang boleh bawa pada mutasyabihat. Kalamullah memang sifat kalam Allah, sifat Allah. Macam mana zat Allah Ta'ala qadim, sifat dia mesti qadim, jadi antara sifat Allah Ta'ala kalam, Quran kalamullah. Okey, ngalela tu yang jadi sibil tak faham kan? Quran kalamullah, tu Quran kena turun. Apa yang turun? Kalamullah turun. Tu kami turun dengan Quran. Quran kalamullah. Tak faham? Ke bengap ke apa? Mula bahasa bengap keluar lah. Kan bukan senang nak faham ayat Quran betul tak? Ada orang handai-handai dia tak apalah, dia bengap pun dia boleh faham Quran. Handai sungguh dia mah. Ngaji tak berguru pula tu. Itu yang jadi Cik B tu. Apa cerita ni? Baik, masalah itulah dia sebut ni. Apa kaedah selesai dia? Kalau kata Quran tu faham baharu, mesti tengok yang baharu tu apa yang baharu. Kalau kata yang qadim tu apa yang qadim. Mesti letak pada tempat yang betul. Letak tempat tak betul boleh jadi kufur. Ada bab letak tak betul boleh jadi syirik. Ada bab letak tak betul boleh jadi nifaq. Ada bab letak tak betul jadi murtad pun ada. Siapa masalah letak tak betul? Letak tak kena. Alhamdulillah. Jadi antara nak bagi betul ni tu dia kata Quran ni wadazzihil Qur'ana ay kalam anil hudusi wahzan intiqama. Utama dia kata i'tiqadkan oleh kamu maha suci Al-Quran. Al-Quran ni apa? Kalamullah. Yani ay itu tafsiriyah. Wa nazil Qur'ana tu fi'il amar. Fi'il amar masih ada maf'ul dia. Wa nazih suci oleh kamu, bersihkan Allah Ta'ala,
sucikan oleh kamu, bersihkan oleh kamu, tanzihkan oleh kamu. Tanzihkan apa? Quran. Apa dia Quran yang maksud Quran ni? Ai kalamah. Sifat kalam Allah Ta'ala. Quran kalamullah. Jadi bersihkan Quran, maksud murad Quran ni kalamah, sifat kalam Allah Ta'ala. Pasal itlak Quran, Quran kalamullah. Kita pun kalau tanya Quran, Quran kalam qadim, Quran kalamullah. Itu memang dah lazim diajar kita. Jadi bersihkan Quran, maksudnya bersihkan kalamullah anil hudus, daripada apa-apa sifat baru, daripada baru ada. Jadi kalau kata Allah Ta'ala turun dengan Quran, kalau Quran itu dengan mana sifat kalam, maksudnya dia baru, pasal baru turun. Sebelum tu tak turun. Jadi seolah-olah macam baru je kalam. Sebelum tu tak ada kalam. Bila turun dengan Quran, maksudnya sebelum tu belum ada kalam. Bila turun Quran baru ada kalam. Sama ada kalam tu sebut macam mana, baru kalam sedangkan sifat kalam ialah sifat yang qadim, macam mana zat Allah Ta'ala yang qadim. Adapun kalau makna fi'il kalama, berkata-kata, baru insya' kalam. Insya' kalam dengan mana baru, macam kita belajar ilmu tauhid. Kalau dengan makna fi'il, dengan mana Allah bukakan hijab pada Nabi Musa untuk Nabi Musa faham kalamullah daripada dalil Quran wa kalamallahu Musa tu, baru kasyafkan Nabi Musa, inkishafkan Nabi Musa boleh faham kalamullah tu, boleh faham kalamullah, kalam qadim tu, yang tu baru. Adapun sifat kalam pada Allah Ta'ala yang tu qadim. Boleh faham? Boleh? Boleh? Hei, faham ke? Ngaji kali menung. Satu sifat kalam yang ada pada diri Allah Ta'ala, dia tanjizi qadim. Quran walaupun turun ke Rasulullah, sebelum ada langit bumi pun dah sabit sifat kalam Allah Ta'ala, dan apa yang nak dikalamkan pun dah sabit dah sabit pada Allah Ta'ala. Bukan bila nak turun Quran baru Allah Ta'ala kalamah. Dah ada dah sifat kalam ni, macam mana sabit zat Allah Ta'ala qadim, macam itulah kalam Allah qadim. Boleh? Faham saya kau? Jadi bila sifat kalam tu qadim, apa yang Allah Ta'ala nak kalamah, ma sayu kalimu, apa yang dia akan cakap, apa yang dia akan berkata-kata juga. Ni sebab apa yang tu, apa yang ada pada sabit ilmu dia, kalau kita kena bahasa itu, apa yang pada sabit pada ilmu dia, dengan ilmu dia tu maka dia boleh kalam. Kita bicara dapat ta'aluk tu, ta'aluk kalam dan ta'aluk ilmu sama. Dari sudut tempat ta'aluk, wajib mustahil harus sama ta'aluk. Dari sudut tempat ta'aluk tu, wajib mustahil harus. Cuma ta'aluk ilmu inkishaf, ta'aluk kalam dilalah, dan dah ada dilalah kalam pada ilmu Allah Ta'ala azali lagi. Dah ada dilalah kalam azali lagi. Macam mana ilmu Allah Ta'ala inkishaf tentang makhluk azali lagi, di dalam kalam pun azali lagi. Semua wasfi pada Allah Ta'ala semua qadim. Semua qadim. Jadi itu yang dia kata, bersihkan oleh kamu kalamullah, murad kalamullah ni sebab tu balik lah. Bersihkan oleh kamu, sucikan oleh kamu Quran ni. Maksud Quran di sini kalamullah. Kalamullah mustahil baru, kalamullah mesti qadim. Satu kita itlak Quran kalamullah, Al-Quran qadim. Kalamullah qadim, Al-Quran qadim. Mesti memang macam tu. Kita ambil ayat tu dulu, asal yang tu asal matan yang sebut. Baik, dan takut olehmu akan balas siksa Allah Ta'ala. Wahzarin tiqamah. Apa maksud dia ni?
Terjemah sekali lalu, takut oleh kamu balas siksa orang Ta'ala, maksudnya salah kalau kita i'tiqad kalam Allah, sifat kalam Allah Ta'ala tu baharu. Salah. Pasal kalam, macam mana zat qadim, kalam mesti qadim. Kalau kata sifat kalam Allah Ta'ala ni baharu, maksudnya sebelum dia berkata-kata, bisu. Tak sabit lah pada dia sifat kalam. Tak macam tu. Pasal sabit, dia ada istilah suluhi qadim dia, untuk dia nak bercakap, untuk dia nak berkata-kata apa dia nak kata. Ada kita sebut istilah-istilah tu sekali lalu. Dan tentulah apa dia cakap dah tanjizi qadim. Nisbah dia nak bagi siapa di kalangan makhluk boleh faham kalam nafsi dia. Antaranya pada Nabi Musa waktu di Tursina, Bukit Tursina tu. Yang tu baru dia bagi jadi Nabi Musa boleh faham kalam nafsi dia yang qadim. Jadi sifat kalam dia qadim. Macam mana zat dia qadim. Faham dengan Nabi Musa, faham dengan Nabi Musa tu yang baru. Pasal baru bagi Nabi Musa fahamkan kalam nafsi orang Ta'ala yang qadim, yang baru tu ke Nabi Musa tu, bukan kalamullah tu. Boleh faham? Ngaji kena dengar orang cakap apa. Ngaji kan dobit tu tengok dobit apa kita dengar, kita faham tu tak apa. Bukan dobit yang ambil catat tu lah. Dengar nak ambil faham. Pasal ambil faham dia mahal. Ngaji takkan nak baca lah. Ngaji tak apa, tapi pun belum tentu faham. Ngaji nak faham, dengar apa isu dia, apa benda yang kita nak tengok, apa benda nak faham. Tambah bab-bab macam ni, kena cerdik, kena reti. Tu saya kata jangan bengap. Jangan buat macam reti tapi tak reti. Tanya-tanya lepas ngaji sejam 2 jam apa? Tak. Ketampar lagi. Ngaji apa kata? Ada pula ngaji entah lah. Belajar apa? Duduk saja, duduk pondok. Janggut je panjang. Macam kambing. Tu ayat tu selalu kena sebut tu. Mesti ayat panjang. Macam kucing. Dia makan lauk je. Tadi ngaji bengam, tak faham. Tu keluar bodoh. Mula ayat-ayat bahasa itu. Baik. Jadi takutlah ilmu akan balas siksa orang Ta'ala, maksudnya salah kalau kata Quran ni baru. Salah. Salah. Pasal Quran kalamullah, dia akan menjangkit tu. Quran kalamullah, kalam qadim. Jadi Quran qadim. Kalau kata Quran kalamullah baru. Quran baru. Jadi Quran baru, kalamullah baru. Jadi akan faham apa? Quran kalau kata Quran ni makhluk. Quran tu kalamullah, jadi kalamullah makhluk. Itu yang berlaku zaman Mu'tazilah dulu. Zaman pemerintahan, hujung pemerintahan Bani Abbasiyah tu, pemerintah dia ada fahaman Mu'tazilah. Memang fahaman besar mereka adalah Al-Quran adalah kalam hadis, kalam makhluk. Quran ni makhluk. Diperintahkan semua rakyat dia untuk intiqad dan berpegang di atas Quran ni makhluk. Mana mahu ni ulama kita kelahi bertahan di situ. Antaranya Imam Ahmad bin Hanbal yang hidup pada zaman tu sampai disiksa, sampai dipenjara. Ada ulama-ulama dulu yang dibunuh, dipenggal kepala pasal mempertahankan Quran kalam qadim. Tak ada ikut pemerintah sivil tetap lawan. Tambah sivil dalam akidah. Benda yang salah mesti salah. Mana boleh angguk-angguk semua. Ada bab lawan. Tak semua pemerintah buat benda betul. Tidak. Ada benda kena lawan. Cuma tak diajar kita lawan dengan kerjaan ni pakai senjata, ambil bom, lempar balik pergi mampus. Jadi sniper tembak kepala pergi meletup pecah, bersepai kepala. Kita tak diajar kita. Tapi yang salah tetap salah. Rasulullah dia yang menerima wahyu pemerintah Mekah pada masa itu dengan bahasanya kufur ya Ahmad, bahasa itulah musyrik ya Ahmad. Tak ada pun dia paling bom, tak ada dia bunuhnya. Nak dibetulkannya kepala otak tu. Jadi betul apa? Betul lah akidahnya, ajar ya betul. Jadi pemerintah tak betul macam mana? Bukan ajar kita buat demonstrasi, apa lagi, sebuat serangan gerila, apa lagi melampaling bom, apa tu? Jatuhkan kerajaan, angkat pedang,
serang kerajaan. Kan gitu, kan kita tak ajar itu. Kan prinsip Islamnya tu. Yang salah, tapi yang salah, jangan pergi bodoh ikut pula. Orang pemerintah buat, mesti dibuat benda betul. Kalau tak betul, takkan dia buat. Kepala otak kau, siapa dia ajar itu? Kasar sikit lah bahasa kepala otak tu kan. Tapi nak sebut, yang salah. Jadi, yang tu asal nak cerita tu sejarah yang berlaku pada zaman Bani Abbasiyah. Ulama kita lawan, antaranya Imam Ahmad bin Hanbal, masyhur tengok kisah tu. Dengan sebab itulah kitab kita belajar ni, ilmu yang kita belajar ni dipanggil ilmu kalam. Pasal apa? Bab kalam lah antara yang sebab besar di kalangan ulama-ulama kita berlaku pembunuhan ulama, pembunuhan orang Islam tutup guru punya ramai kerana nak mempertahankan Quran kalamullah. Tak ada bicara dalam ilmu tauhid yang besar sampai pemerintah yang diasai orang Islam, tapi yang Islam dia sivil, yang sampai tahap para ulama dibunuh dengan sebab mempertahankan akidah, melainkan dengan sebab ilmu kalam. Bab wujud tak ada sampai bunuh. Kidam, baqa', mukhalafah lil hawadis, sekian min nafsi, wadaniyah, kudrat, iradah, ilmu, hayat, sama', basar, kalam. Dan sekali kalam. Bab kalam tu yang sampai ulama-ulama kita dibunuh pasal nak pertahankan Al-Quran kalam qadim. Al-Quran kalamullah, kalamullah kalam qadim. Bila kalamullah kalam qadim, Al-Quran qadim. Tak ada kata Quran baru. Tak ada kata Quran baru. Kalau nak sebut pun majlis ilmu macam kita ni. Kita sebut apa dia? Ambil tu dulu. Quran kalam qadim, Quran kalam qadim, Quran kalam qadim. Nasyid-nasyid ulama kita buat pun betul. Alhamdulillah. Dia ajar kita Al-Quran kalam qadim. Kalamun qadimun la yumallu sama'uhu. Kalam qadim ni tak jemu kita dengar ni. Sedangkan kita dengar tu bukan qadim. Kita dengar ni ada huruf, ada suara. Tapi kata kalamun qadimun la yumallu sama'uhu. Kena kata macam tu. Pasal apa? Pasal bahaya nanti. Tak kena gaya nanti orang akan salah faham. Kalam qadim, Allah Ta'ala, kalam Allah Ta'ala, sifat kalam Allah Ta'ala baru. Takut boleh bawa tu, jalan boleh bawa ke sana tu, rosak besar akidah. Tutup jalan, jangan bagi ada sebarang kebolehan untuk i'tiqad sifat kalam Allah Ta'ala tu baru. Dengan sebutkan Quran aja mesti kata Quran kalam qadim, Quran kalam qadim, Quran kalam qadim, Quran kalam qadim. Jadi jangan sekali-kali cuba ubah fakta tu. Pasal apa? Membuka ruang untuk jadi kufur di kalangan orang awam khasnya. Mula-mula kata Quran kalam baru, Quran kalam baru. Mula-mula kata Quran baru, Quran makhluk, Quran makhluk, Quran makhluk. Lepas tu dan Quran kalamullah, Quran makhluk, kalamullah makhluk. Boleh faham saya cakap apa? Boleh? Kalam ni Quran baru, kalamullah baru. Quran kalam baru. Tentulah Quran tu kalamullah pun baru lah. Kan. Dia akan bawa pergi sana. Kaedah kita tu yang jaga hak hukum asal dulu. Tu yang bagi silap. Memang kaedah kita ulama ajar setiap benda yang usul khasnya dalam bab akidah, jangan bagi ada silap langsung. Tu. Tambah ada jalan-jalan boleh buat silap. Jalan tu pula kena tak perasan dengan boleh buat silap. Semua lorong-lorong boleh bawa jalan silap tu, tutup. Itu kaedah dia. Baik, itu asal cerita bab kalamullah. Jadi kalamullah, Quran kalamullah, kalam qadim, Quran kalam qadim. Jangan sekali-kali sebut Quran baru. Itu asal hukum. Lepas tu kalau kata inna anzalnahu, kami turunkan Quran. Kalau kena turun, Allah turun ke Quran turun. Bila Quran turun, Quran tu qadim ke makhluk? Makhluk pasal kena turun. Allah turunkan Quran. Allah turunkan kalam dia. Takkan kalam dia berasi kepada dia.
Jadi murad kalam tu sifat ke? Ke murad tu apa yang dibaca daripada kalam dia yang tertulis di Lauh Mahfuz tu. Tu. Jadi yang tu yang bahas ulama bila bahas bab kalam, dia ada dua tajuk besar itu. Ada Quran yang dipanggil Quran, bahasa Quran. Ada Quran kalamullah, ada Quran kalamullah yang dipanggil kalam nafsi. Ada Quran yang kalamullah juga tapi yang dipanggil kalam lafzi. Quran kalam lafzi apa? Quran kalam lafzi yang kita baca ni, Quran kalam lafzi lah. Kalau kita baca Quran, kita baca ada lafaz, kita baca ada lafaz, ada huruf, ada bunyi, ada boleh tulis, ada dulu kemudian. Yang tu makhluk ke kodim? Ngapa makhluk lah? Pandai lah, sepak lagi orang tu. Ngapa pula makhluk? Makhluk ke kodim? Makhluk. Ngapa makhluk? Dah huruf suara. Huruf suara kita yang huruf suara, bukan Allah Ta'ala huruf suara. Yang kita baca Fatihah nak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengar kalamullah. Tu pekak. Dengar. Ada huruf, ada suara. Ada suara bukan suara Allah, suara saya. Tapi kalamullah datang ni mana-mana. Asal usul daripada siapa? Satu, bila datang daripada Allah Ta'ala, tetap kita kata Quran adalah kalam qadim, tak kata kalam baru. Quran kalam qadim. Boleh? Faham? Saya kata apa? Quran kalam qadim, tak boleh kata baru. Untuk yang baru ni apa? Jadi itu yang sebut ada dua pembahagian. Ada kalam nafsi, ada kalam lafzi. Kalam nafsi itulah yang memang kalam hakiki atas kita bicara, yang itulah sifat kalam Allah Ta'ala. Yang tu qadim. Itu kalam nafsi. Kalam nafsi ni apa dia? Sifat kalam yang ada pada zat Allah Ta'ala. Itulah kalam nafsi. Quran, atau kita bicara sifat kalam ni khas Quran, kalam kita bicara mana? Quran yang Quran ni adalah kalam Allah. Bila kalam Allah tu sifat Allah Ta'ala, kalam adalah sifat Allah Ta'ala, Quran tu adalah kalam Allah. Jadi yang tu adalah qadim. Yang mana qadim? Kalam Allah mana sifat kalam Allah Ta'ala tu. Itu qadim. Dan apa yang Allah Ta'ala nak perkatakan, qadim. Bukan baru. Macam mana ilmu dia qadim, macam itulah dilalah kalam dia yang ada pada sifat kalam dia, yang kalam nafsi dia qadim. Boleh? Ada istilah-istilah kena ingat tu, kalam nafsi, sebut apa tadi dengan istilah tanjizi qadim. Tak ingat istilah tu nak faham ke mana? Ngaji ke tidur? Tu ngeram banyak. Ngeram banyak. Bila nak faham benda-benda besar, ngaji malah sedap buat ayat itu. Ya. Benda akidah pula tu. Ngaji sekali-sekali, ngaji pula tidur. Gila nak pandai. Baik. Jadi sebut tadi kalam nafsi. Untuk yang kita baca ni, yang itulah dipanggil kalam lafzi. Mana dia kalam lafzi lagi? Yang Rasulullah baca pun lafzi lagi. Pasal apa panggil kalam lafzi pula? Pasal berlapas, berhuruf, bersuara. Jibril pun sampai ke Rasulullah, Jibril baca, masih kalam lafzi. Kalam nafsi apa dia? Kalam nafsi yang kalamullah, yang asli, sabit sifat kalam dia. Yang kalau Allah Ta'ala, kalau dia kalama pun, kalama dia kalam qadim. Bila dia kalama tu semestinya bukan dia sebut dengan huruf dan suara. Bukan, itu bukan jumhur ulama ahli sunnah wal jamaah sebut. Satu yang peristiwa kallamallahu Musa, kallama dengan fi'il tu. Orang Ta'ala istilahnya insya' kan kalam dia pada Nabi Musa. Bukan maksudnya masa tu dia berhuruf suara. Bukan macam cerita orang putih tu. Orang putih membuat cerita macam tu. Bahkan kalau filem Melayu pun bengong-bengong ni, kalau dia buat filem tu asal macam orang putih juga dia buat ni. Allah Ta'ala pun berkata kepada Nabi Musa, wahai Musa, sesungguhnya engkau berada dalam satu wadi, satu lembah yang sangat suci. Innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Fastami' lima yuha. Dengarlah apa yang akan diwahyukan kepada engkau. Innani anallah.
Sesungguhnya aku Allah. Oh, Allah pun kata gitu. Nabi Musa pun dengar. Kepala otak kau faham je tu. Subhanallah. Allah Ta'ala bila dia insya', maksudnya dia bagi jadi kalam dia tu bukan masa tu barulah dia bercakap, masa tu ada huruf suara pada dia, yang tu kalam nafsi dia, bukan kalam nafsi dia tu yang kita baca ni kalam nafsi, yang tertulis tu kalam nafsi, tu panggil kalam nafsi, yang ada di Lauh Mahfuz tu kalam nafsi, astagfirullah, apa sebut ni, yang kita baca ni kalam lafzi, kita sebut, kita dengar ni kalam lafzi. Nabi Jibril baca tu pun kalam lafzi, yang Allah Ta'ala perintahkan tulis di Lauh Mahfuz, qalam tulis di Lauh Mahfuz tu, yang tu pun dipanggil kalam lafzi, bukan nafsi lah tu. Yang nafsi ni nama pun nafs, kalam yang mesti sabit di zat Allah Ta'ala, tu pun panggil nafsi. Yang kita baca ni, yang di Lauh Mahfuz tu, yang Jibril tu, yang Rasulullah baca tu, Rasulullah dengar tu, semua tu yang atas nama makhluk ni, yang tu dipanggil kalam lafzi. Pasal apa panggil lafzi? Dia malfuz, maktub, takdim, takhir, dia masmu', ada qari, ada muqri, ada orang mustami', ada sami', orang yang ada nak dengar, ada pendengar, ada baca, ada huruf, ada dulu, ada kemudian. Lafzi. Bila dia lafzi, dia baru kalamullah, yang sifat kalam pada Allah Ta'ala mustahil ada huruf, ada suara, ada dulu, ada kemudian, ada depan, ada belakang, apa semua tu boleh turun, boleh naik. Tak, itu yang kami turun dengan Quran tu. Turun apa? Turun kalam lafzi, bukan turun kalam nafsi. Walaupun turun kalam lafzi, tapi dilalah kalam lafzi masih sama dengan dilalah kalam lafzi, kalam nafsi Allah Ta'ala. Yang tu yang Allah Ta'ala kata, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Jangan huraian ulama bahabat tu, kami yang turun dengan Quran, kami yang jaga Quran. Siapa? Kalamullah. Satu, di atas Allah pelihara, jamin kalam dia sampai sekarang masih kita baca yang Al-Quran original. Pasal apa tu? Allah jamin pelihara. Antara dia pelihara macam mana? Ulama-ulama Al-Hafiz, semua hufaz Quran ni punya ramai, membaca dengan tertib, disiplin, dan dengan ada akidah ni kalamullah, baca dengan betul, ulang, mengapai, macam-macam buat untuk jaga kalamullah, buat mendasar. Prinsip dia tak ada lain, pasal nak jaga agama Allah. Intan surullah yang surkum, intan sur din Allah, tolong agama Allah Ta'ala. Macam mana tolong agama dia? Antaranya jaga kalam dia. Kalam dia antaranya jaga bacaan tu, jangan salah, jangan silap. Lagi apa? Ajar pula orang mesti baca betul. Kita pun baca betul. Bukan saja baca betul, makna pun mesti makna betul, mesti akidah betul, fiqhnya betul, tasawufnya betul. Itu antara maksud jagalah agama Allah Ta'ala. Kamu beri pertolongan pada agama Allah Ta'ala. Tu semua istilahnya tafsir, pelihara Quran, jaga kalam Allah, jaga hukum Allah Ta'ala tu. Bila jaga tu, jaga syariat tu, Allah Ta'ala jamin intan surullah yang surkum. Semua peraturan kena jagalah. Mana panjang, mana pendek, yang tu yang belajar tajwid tu siapa? Nak jaga kalam Allah. Macam mana dia diturunkan, macam tu kita kena baca. Inna anzalnahu Qur'anan Arabi, mesti baca dengan usulub Arabi, makhraj Arabi, sifat Arabi. Jangan bunyi Melayu. Bismillahirrahmanirrahim. Mana boleh baca itu? Quran tu macam tu. Kepala otak kau. Jibril baca tu. Bismillahirrahmanirrahim. Bofi biasa gitu kan. Mana dengung tak baca dengung. Kalau tu pindah lagi nas ilahi nas. Mana dengung? Nun sadu nak buang mana? Tampar lagi tu. Haram mau baca itu. Engkau kata ni kalamullah, tapi engkau baca tak ikut kalamullah macam disiplin. Haram berdosa besar lah. Maksudnya apa? Kau tinggalkan hukum hakam ni. Kau kata ni kalamullah tapi dusta. Allah Ta'ala tak turunkan Quran dengan bunyi macam tu. Walaupun atas nama kalam lafzi. Pasal apa? Baca dengan bertajwid tu, macam itulah Quran diturunkan, macam tu wajib kita baca. Haram itu ubah bacaan tu. Pasal apa? Kalamullah bukan kalam kita. Kalam hadis tak boleh orang tukar. Kalam PBB, kalam KKM kau nak tukar, kau nak ajuk-ajuk ke, macam pasal. Tapi kalamullah, oh iya, ada disiplin besar. Tentu kan boleh baca sebarang, mesti ada belajar ilmu dia nak baca.
Walaupun berpahala dengan membaca dia, berpahala kalau baca betul. Kalau baca tak betul, dilaknat. Quran ni tak Quran ni lahu atau alaih. Sama ada manfaat untuk kita atau mudarat untuk kita. Mudarat bila baca tak betul. Akidah tak betul. Kita bicara ni akidah. Jadi kalau Allah Ta'ala kata kami turunkan Quran, mestilah bukan turun Quran tu yang kalam nafsi. Mestilah yang turun ni adalah kalam lafzi, yang berhuruf bersuara, yang tertulis di Lauh Mahfuz tu. Jibril pun sebelum dapatkan dia tengok di Lauh Mahfuz. Lauh Mahfuz pun datang Allah Ta'ala perintahkan qalam tulis di Lauh Mahfuz. Qalam ada kiraman katibin, yang bukan al-katibun, ada juru-juru tulis yang khas Allah Ta'ala jadikan untuk menulis di Lauh Mahfuz, yang menulis dengan alat dia qalam. Wal qalami wa ma yasturun, apa nak sebut tadi. Dan macam mana boleh malaikat tu boleh tulis, malaikat khas ni tulis di Lauh Mahfuz? Mengikut perintah Allah Ta'ala suruh tulis apa. Jadi semua tu atas nama kalam lafzi. Siapa? Makhluk lah, semua makhluk. Lalu je kau makhluk dah. Jadi yang mana makhluk? Yang tu lah yang kalam lafzi, yang berlaku transaksi daripada Allah Ta'ala perintahkan supaya ditulis di Lauh Mahfuz. Tu kalam lafzi. Yang kalam nafsi mana? Yang kalam, sifat kalam pada zat Allah Ta'ala. Macam mana zat dia qadim, kalam dia qadim. Tu qadim, itu qadim. Macam mana pun bila sebut je Quran kalamullah qadim, mesti sebutnya tu. Baik, tu yang dia sebut kaedah. Bila dah faham kalam nafsi itu, setiap nas tu wa kullu nafsin lil hudusi dalla, tiap-tiap nas yang menunjukkan atas baharunya Quran. Tak mana? Kami turunkan Quran. Wa kallamallahu Musa, Allah Ta'ala berkata-kata kepada Nabi Musa. Kata-kata yang mana? Kalau atas faham kalama tu, atas kata Nabi Musa suara budak, pasal yang tu ayat Quran tu taukid, memang kalamallah, Allah kata direct dengan Nabi Musa. Cuma bila Allah Ta'ala berkata-kata dengan Nabi Musa, insya' fi'il tu baharu. Tapi yang Nabi Musa boleh faham, boleh reti kalamullah tu, takkan baharu. Tu kan baharu. Kalau baharu itu tak payah. Tu Allah Ta'ala kalam tu pada Nabi Musa, bagi Jibril datang bagi tahu. Bila Nabi Musa ni, bila kalamullah Musa, Nabi Musa telah diberikan satu anugerah yang sangat istimewa, untuk mukjizat. Apa dia? Pelik dan luar biasa. Kalamullah yang tak ada huruf suara, tapi Nabi Musa boleh faham. Macam mana Nabi Musa boleh faham? Allah Ta'ala lah beri kefahaman kepada Nabi Musa untuk faham kalam nafsi pada Allah Ta'ala, dengan diberikan anugerah mendengar kalam nafsi Allah Ta'ala, yang kalam Allah Ta'ala bukan huruf dan suara. Macam mana kita ada belajar bab melihat Allah Ta'ala? Dah jumpa belum? Jumpa tak? Tak jumpa lagi. Depan belum lagi. Faminhu an yudhara bil absari. Depan ni. Macam mana Allah Ta'ala beri kita melihat esok, melihat Allah Ta'ala dalam syurga. Bukan melihat Allah Ta'ala dalam syurga esok, melihat di depan, melihat dengan mata kita, mata kasar macam ni. Kan? Melihat memang melihat, alat ni melihat mata. Tu ada bahas nanti, insya-Allah hanya ngomong jumpa. Memang melihat kita dengan mata tu alat Allah Ta'ala bagi jadi kat kita. Tapi semestinya bukan dengan keupayaan mata ni. Mata ni hanya boleh melihat makhluk. Mata ni tak boleh melihat Allah Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala bagi boleh melihat, maksudnya tu luar biasa, bukan biasa. Melihat Allah Ta'ala mesti bukan melihat yang baharu. Bukan melihat di depan, di belakang, di atas, di bawah, berbentuk, berwarna, berobjek. Bukan. Untuk melihat macam mana? Mana nak tahu? Bukan kita sampai lagi keupayaan nak tahu. Dan tak ada pun keupayaan kita ni. Itu jumpa di akhirat tu. Cuma akidah je lagi betul. Jangan duk faham Allah Ta'ala dengan apa-apa makna yang salah. Kita belajar dalam bab mukhalafah lawadis tu. Faham yang salah, mampu mati kufur. Tak masuk syurga, tak melihat Allah Ta'ala akhirat esok. Akidah salah dengan Allah Ta'ala. Jadi, melihat Allah Ta'ala yang ahli syurga, melihat Allah Ta'ala waktu ahli syurga dalam syurga, melihat bukan Allah duduk dalam syurga. Yang duduk dalam syurga, ahli syurga. Syurga Allah tak bicara ke bab dia, ke zat dia, ke sifat dia. Bahkan Nabi Musa sama lah. Allah Ta'ala tetap dengan Allah Ta'ala dengan kodim dia,
yang berkata-kata kat Nabi Musa yang berkata-kata, Nabi Musa yang baharu. Ya betul, macam mana Nabi Musa boleh dengar kalam Allah sedangkan kalam Allah tak berhuruf suara? Dengar yang istimewa, yang luar biasa lah. Macam mana ahli syurga, Allah Ta'ala bagi melihat luar biasa. Allah Ta'ala bagi Rasulullah SAW dalam peristiwa Mi'raj melihat luar biasa. Memang alatnya mata, tapi bukan melihat Allah Ta'ala berbentuk, berobjek. Allah Ta'ala di atas, Allah Ta'ala di aras. Tak bicara zat Allah Ta'ala. Tak bicara Allah Ta'ala di mana? Rasulullah yang di langit, bukan Allah Ta'ala di langit. Ahli syurga dalam syurga lihat Allah Ta'ala, bukan Allah dalam syurga. Ahli syurga yang dalam syurga, bukan Allah dalam syurga. Tak bahas Allah Ta'ala di mana. Nabi Musa di Bukit Tursina, bukan Allah Ta'ala di Bukit Tursina. Nabi Musa yang kat Bukit Tursina. Jadi mendengar bukan mendengar huruf suara daripada Allah Ta'ala, tapi mendengar tu dengan mana Allah Ta'ala beri keupayaan luar biasa, yang bukan keupayaan biasa, luar biasa, dengan bagi Nabi Musa fahamkan kalam qadim yang nafsi, kalam nafsi yang qadim pada Allah Ta'ala. Macam mana Allah Ta'ala beri kita melihat dia, insya-Allah akhirat esok, melihat dia yang qadim, yang laisa kamitsli syai'. Macam mana tu? Macam mana boleh nak cerita kaifiat tu? Kau ada keupayaan kat kita. Yang ada keupayaan kita tengok muka orang pun tak boleh cerita. Tengok muka hang, nak sebut macam mana? Ni budak ni selalu jadi imam kat pondok. Dia orang Batu Gurau, Kuala Gurau. Batu Gurau. Macam mana rupa dia? Rupa dia macam ni. Agak-agak dia dah faham tak? Itu kita boleh cerita makhluk tu. Itu pun tak boleh nak faham. Ni mana? Ni orang Melaka, kulit putih-putih. Contohlah kan, petang-petang haji jogging kan, sekampung ni pusingnya. Contoh. Muka dia macam mana? Cerita macam ni. Kau boleh faham? Tak pernah tengok, tak faham kita. Itu makhluk pun kita tak boleh nak cerita. Takkan nak cerita ke orang Ta'ala, mana boleh ada kaifiat? Memang bukan ada kaifiat pun. Pasal keupayaan tu belum ada dapat kita. Memang tak dapat kat sini. Kat sini takkan ada. Di dunia ni yang hanya boleh melihat Allah Ta'ala hanya Rasulullah SAW dalam peristiwa Mi'raj. Tak bahas zat Allah Ta'ala. Macam mana tak bahas zat Allah Ta'ala? Allah, Rasulullah yang ada di langit, bukan Allah Ta'ala di langit. Ahli syurga yang duduk dalam syurga, bukan Allah Ta'ala duduk dalam syurga. Untuk macam mana ahli syurga melihat Allah Ta'ala lah? Melihat bukan melihat dengan mata kepala, dengan keupayaan mata kepala sekarang ni, tapi melihat yang luar biasa. Bila ahli syurga melihat luar biasa Rasulullah peristiwa Isra Mi'raj, melihat yang luar biasa zat Allah Ta'ala yang qadim, yang laisa kamitsli syai' tu, Allah Ta'ala bagi lihat zat dia. Dan Nabi Musa ni, tentulah Nabi Musa kalam Allah Ta'ala kata Nabi Musa dengar kalam nafsi Allah Ta'ala, tentulah yang luar biasa. Tentulah bukan huruf suara. Jelas tu, jangan buat silap tu, jangan buat pengap tu. Ada belajar sekali lalu bab kalam, ni khas bicara bab situ. Jadi kalau ada Quran sebut Quran turun Nabi Musa, Allah Ta'ala berkata-kata dengan Nabi Musa, setiap nas yang menunjukkan atas baharunya Quran. Kami turunkan Quran, kami pelihara Quran. Yang mana yang kena pelihara? Yang kalam lafzi inilah. Yang kalam nafsi siapa nak boleh usik? Nak boleh usik apa? Nak tahu pun tak boleh. Pasal kalam nafsi nak bahala mana? Yang tu Allah Ta'ala pelihara. Allah tak memang pelihara apa? Memang sabit di zat dia. Bukan ada istilah pelihara itu. Kalam nafsi dia memang sabit, mana boleh dinafi. Yang dia pelihara mana dia? Yang kalam baharu ni, kalam lafzi ni, yang kita duk baca ni, itu yang buat madrasah, buat tahfiz. Allah Ta'ala takdirkan ada saja orang yang membela agama dia untuk jaga kalam dia. Jadi yang jaga tu kalam apa? Kalam lafzi lah, bukan kalam nafsi. Kami turun Quran pada malam yang tu Qadar. Apa yang turun tu? Kalam lafzi, bukan kalam nafsi. Jibril turun wahyu ke Rasulullah, kalam lafzi. Tulis di Lauh Mahfuz, kalam lafzi, bukan kalam nafsi. Nak kalam lafzi baru ke qadim? Baru lah. Yang tu majlis ilmu dia boleh cakap. Luar tak boleh cakap. Kalau nak bercakap sembang ni macam kita sembang, bagi dia faham betul-betul, baru boleh cerita Quran adalah kalam baru. Quran tu makhluk Allah. Baru boleh sembang itu. Tak ada tak pasal. Kalau ditanya bila-bila pun Quran ni kalamullah, kalam qadim. Tu kita baca ni ustaz, bukan kalam baharu ke? Kalam qadim.
Yang kita baca ni, ustaz baca saya dengar, kan kalam baharu, kalam kodim. Ustaz ni macam tak betul je. Kau nak tahu sangat ke? Duduk sebelah. Aku tanya kau boleh jawab. Tak jawab kau sepak je. Baru aku boleh cerita dengan kau yang kalau Quran tu adalah kalam baharu. Bagi dia faham satu-satu. Baru boleh. Orang macam tu boleh cerita. Dia memang nak tahu. Dia punya pemikiran mau cakap. Sebut soal satu-satu semua dia faham. Baru cerita. Yang ni makhluk. Yang ni baharu. Yang kita bicara yang tu kalam kodim. Faham Ustaz? Faham. Kalam nafsi. Ayat yang pun kalam nafsi itulah. Boleh faham. Boleh faham. Betul. Tapi di luar sana tak boleh viralkan Quran kalam baharu. Tak boleh. Pasal apa? Ramai nak yang bengongin. Yang bahlul lah. Bahlul ni maksudnya bengongin, lagi apa? Bengapin. Bodohin. Kelabuk asapin. Bobohnya. Tak erti Bila tak erti, Quran ni kalam baru. Quran kalam baru. Quran ni kalam Allah. Kalam Allah baru lah. Kan aku cakap dah. Aku apa dah yang cakap gitu. Tanpa gitu. Yang tu yang elok jadi dalam masyarakat tu. Jadi ulama kita dia pertahan tu supaya masyarakat yang rosak tu yang dijaga hukum usul. Nak bahas tu hanya bahas tempat yang boleh bahas baru boleh bahas. Tempat tak boleh bahas jangan bahas. Tempat tak boleh bahas istilahnya kalungkan permata diteguk babi. Dia tak tahu nilai ni. Apa yang kita duk sebut. Mana kalam nafsi, mana kalam nafsi. Dia macam kita sebut macam ni lah. Sikit bandingan. Ini pun saya ngaji ada tegur sebut itu. Wirid lepas sembahyang apa kau? Bukan bid'ah. Tanpa lagi. Aku tanpa lagi. Tengah duk sebut sunat pun ramai orang tak wirid. Betul? Zikir ramai-ramai apa kau? Bukan bid'ah ke? Nabi bukan pernah zikir ramai-ramai. Aku tanpa lagi. Ni Wahabi ni nak kena tanpa tu. Lempang ni sekali tu. Wajak, bodoh, bengap. Hadanallah ila siratal mustaqim. Itu doa kan. Bengap kena bagi tahu bengap. Bengap apa dia? Mana nak mau zikir. Mula-mula tak boleh zikir, tak boleh wirid. Lepas itu dia keluar apa nama? Banting untuk cerita. Yang ni hadis-hadis yang dah datang untuk cerita wirid lepas sembahyang. Mana ada gong-gong wirid? Dia orang pun tak wirid. Pasal dah akidah mula-mula apa? Bidah. Kepala otak kau. Terus ulama' kata sunat tu pun ramai tak buat. Jangan ubah hukum asal. Apa hukum wirid? Sunat. Apa hukum doa? Sunat. Apa hukum selawat atas Nabi? Sunat. Apa hukum zikir ramai-ramai? Sunat. Apa hukum zikir jahar suara ni ramai-ramai untuk latihan? Sunat. Memang benda sunat, sebut sunat. Ulama dah sebut hukum. Kau buat bidah habis. Lingkup habis masyarakat. Sengap. Semua orang tak ada buat ibadat. Itu punca dia. Pasal apa? Dia akan menyebabkan orang bodoh. Faham salah. Jenuh berputih balik lah anak kutip kat tu. Jumaat berapa orang? 40. Bukan 12 orang boleh ke? Kau buat lah gitu. Jumaat mesti mustautin dia. Dia orang kata boleh. Walaupun tak mustautin, tak mukim, tak apa, musafir pun boleh. Ada pendapat. Kau lempang lagi. Pasal apa tu? Bahaya tu. Rosak agama. Pasal hukum usul tu tak ada cerita. Patutnya cerita hukum usul. Ni sembahyang jarak-jarak ni apa? Tak sebut boleh. Memang bid'ah tu. Memang bid'ah, bukan sunnah. Memang sunat. Rapat-rapatkan soft. Memang hukum asal lah tu. Tapi sekali kena denda pula. Seorang-seorang 1,000. Mana ada 1,000 lah ni. Reman. Ambil dalam masuk pagar jarang terus. Berkemah lah kau kat pagar jarang. Kat balai polis. Payah juga. Jarak lah kejap. Tengok orang tak ada. Rela tak ada. Rapat-rapat lah. Tu pun dia ada pakai pakaian biasa je. Kurang ajak celaka. Kena bubuh kurang ajak celaka tu kan. Maksud apa? Apalah kalut-kalut tu. Orang yang tak main masjid tak ada diintai-intai pula terus tu. Awak lah nak jaga sangat supaya orang jangan apa-apa. Orang kata ni bencana ni, wabak ni. Bencana COVID. Alah positif pun, tak usah susah hati lah. Saya boleh bagi jamin. 8 hari, sihat. Balik. Kita pun kena kuarantin 14 hari. Orang yang sakit tu, positif tu, sweat tu, hidung punya dia besar tu lah. Positif.
Duduk 7-8 hari, makan tidur. Lepas tu, kecil berak, pagi-pagi, joget sikit, sedang main aerobik. Lepas tu, 8 hari, discharge keluar hospital, negatif. Macam pulih sepenuhnya. Risau. Bukan lagi ubat pun. Kalau tak ada demam, tak ada batuk, apa pun tak bagi. Makan tidur, baik. Jadi, bukan ada bencana, bukan bala apa. Yang bala tu engkau tu yang bala. Oh, kasar sikit ni. Macam lawannya. Apa dengar lah. Yang duduk highlight, kes banyak. Yang sembuh banyak, dia tak cerita. Kes sembuh semalam, 3,000 lebih. Yang hari tu sampai 4,000 lebih. Sembuh 4,000 lebih. Mana ada vaksin? Tak ada pun highlight. Cuba highlight sembuh tu. Sembuh. Tak ada bala. Tambah, kes baru 3,000. Sembuh 4,000. Bala apa? Sembuh lebih daripada yang sakit. Tak faham? Nak cerita apa ni? Cerita sunnah tu. Soft tu saya nak cerita. Memang ada orang kelahi waktu pun. Bila tak tahu dia nampak orang cara 2 orang tu. Satu kapel lah tu. Cik B dengan Cik B. Bila? Dah lepas apa? Tak tahu lah, kita pun tak ambil peduli ya. Cik B. Kalau ikut apa hukum? Memang sunat. Kalau tak ada apa pasal, kalau ikut jangan bahas hukum tu. Cerita Jumaat lah dulu. Kau nak kelahi? 40. Apa? Dia mudarat besar orang boleh tak tinggal daripada Jumaat. Dulu sampai 12 orang dia dah apa lah. Dulu kita tak tahu, tak berani cakap. Ikut je lah. Keluar rumah pun tak boleh. Keluar rumah rasa bersalah. Saya kali pertama keluar tu masa KP tu, saya tahu lah. Macam zaman saya kecil-kecil tu, saya teringat naik basikal dengan ayah, arwah saya. Ayah dekat atas palang, basikal. Satu kereta pun tak ada. Zaman tahun 70-an tu. Tahun 70-an tu. Naik kereta tu, pergi baling tu. Satu kereta pun tak ada. Kosong. Dia beli barang. Berasa zaman balik nostalgia zaman kecil-kecil. Tapi zaman tu naik basikal lah. Kosong, tak ada orang. Dulu jalan raya ada berapa orang? Tak ada orang. Macam tu lah rasa. Apa cerita ni? Mula-mula tak tahulah apa benda. Tengok. Tak ada apa-apa pun. Dulu tengok satu orang tumbang. Orang tu tumbang. Tak ada pun. Dan ni positif pun tak ada pun. Bangun tidur, joget sikit. Bagus pun buat tablik lagi, bagus. Baca Quran, buat muzakarah, buat alaqah ilmu. Diarah sana, nasihat sini. Zikir, bangun tahajud. Sampai misi pun terkesan. Nangis-nangis tengok. Bagus ni berpuak ni. Tukar kluster lain, orang pun tahu. Itu pun takut lagi kluster masjid. Apalah takut kluster masjid. Bagus, semua orang di kluster tu tak ada yang joget-joget pun. Ini siap aerobik. Tak guna setan dia joget. Balah. Kalau saya kata biar semua kluster tablik. Kluster tablik tak kena. Sorry. Biar semua kluster masjid. Masyhurkanlah kluster masjid. Dia dapat COVID. Tapi semua orang baca Quran. Ini kluster tak apa bala kluster. Orang masjid tak boleh pergi. Tak tu boring lah dengan NCL. Betul. Boring-boring pagi-pagi pasang lagu setan dan joget dengan frontliner dia. Bukan YouTube tu pun ada. Saya bukan rakan. Kita pun tak teringin nak tengok suasana itu. Dia pun yang dedahkan benda tu. Nak siap ambil video lagi. Siap tunjuk gaya lagi. Mudah-mudahan dimudahkan urusan sihat. Sihat, bukan ada apa-apa pun. Tak ada penyakit apa pun. Sampai tak ada simptom. Dia positif tapi tak ada simptom. Simptom dia ialah tak ada simptom. Tak ada simptom tu adalah simptom. Dia macam huruf tak ada alamat. Tak ada alamat tu ialah alamat. Wal harfu fa laisat lahu alam. Ni tu. Orang sepatutnya PL biarlah PL, isim biarlah isim. Ni tak ada alamat langsung. Tak ada alamat tu adalah alamat. Jenuh kita. Cerita apa tu? Soft lah cerita tu. Soft tu sunat. Memang ada bid'ahnya, tak dapat soft. Tapi takkanlah sampai tinggal sembahyang Jumaat. Jumaat tu wajib. Bengap sungguh waktu pun. Betul dia bid'ah. Tinggal jarak-jarak soft. Tu tak pergi sembahyang Jumaat. Itu lagi bengap. Jumaat tu wajib. Dengan sebab tak boleh dapat soft, tak pergi sembahyang Jumaat. Lagi bengap lah.
Sembahyang rapat sah sunat, hukum dah ada kan. Ambil lah hukum tu, duk bahas-bahas hadis apa. Ada hadis pun tengok, dua-dua bengap tengok saya silap. Dua-dua Cik B. Orang tu lah yang dulu sebut zikir Allah tak boleh. Orang tu lah dah sibuk tu. Zikir Allah tak boleh. Ulama' je pandai-pandai. Sekarang pandai pula cakap ulama'. Ulama' usul fiqh. Oh sini usul fiqh. Tanpa lagi. Dulu dia tak nak pakai ulama'. Dulu dia yang pakai ulama'. Ulama' yang kata zikir Allah ni tak ada dalam Quran. Bahas ayat Quran ni, qulillahu summa darhu bi khawdihi bil ambun. Kata dia, itu bukan qulillah tu, tak ada nas ni. Sepak sekali. Sekarang pandai lah bagi ulama'. Kawan tu pula, bagusnya pakai hadis Nabi pula. Tu pun pengap satu hari agak tu. Pengap dulu Islam punya. Ini masalah apa? Ini masalah ni. Ada benda usul yang tak mau pakai. Ulama' dah bagi siap, tak mau pakai, tak mau ambil. Ni masalah dia. Abah kalau kita dah mengajar akidah, kita tengok Allah, kita kata apalah apa buat ni, lagi benda macam ni. Patutnya bangun dengan lagi betul apa sepatutnya kita bangun kan. Kita ajak sebut ni, komen ni banyak ni. Dah sebut pasal Quran kalamullah. Kalamullah kalam qadim. Quran qadim. Tak boleh sebut kalam nafsi, kalam tak boleh sebut Quran adalah baru, tak boleh. Walaupun kalam lafzi adalah baru, tapi tak boleh sebut melainkan duduk minda ilmu. Kalau nak sebut bab bid'ah ni, kau tak boleh sebut melainkan duduk minda ilmu je. Bab lain yang sebut. Bab bid'ah ni dia ahli ilmu boleh bahas. Bid'ah bukan hukum. Bid'ah ni hukum, dia asal. Ni apa? Penjarakan sosial. Bid'ah apa hukum? Kalau dah sampai, kalau dengan sebab duduk dekat jadi mudarat, haram merapat saf. Boleh jadi hukum. Boleh jadi hukum. Ada asal hukum, wajib, sunat muakkad. Sampai ada lapas lam yang muwatta'ah dijawab bi qasamil mahdzuf. La tusawwunna sufufakum. So datang dengan lam jawab qasam mahdzuf li izzati wa jalali. Sampai datang dengan tu yang sunat muakkad. Jaga sungguh saf, luruskan saf, rapatkan saf, balancekan saf. Nak kena jaga saf sampai macam tu. Habis tu ni suruh jarak. Macam mana? Apa hukum? Bid'ah, jangan sebut kali ke istilah tu. Diam kan je. Macam apa? Itu belum selesai, dia belum diproses. Sebut je apa hukum. Ada masalah maka kerana tu dijarakkan. Selesai. Tak payah bahas Quran hadis. Sebut je hukum. Dia pun tak nak, dia pun nak bahas juga. Kelahilah mereka. Ni pun sama. Nak bahas juga. Quran kalamullah. Inna anzalahu. Ni Quran baru. Pasal kami turun Quran. Quran bila turun, Quran baru. Ada Quran adalah makhluk. Kau bahas lah Quran tu. Mampus masuk parit je lah. Itu yang ulama' dah jaga. Tangguh elok nas ni satu. Untuk nak bahas macam mana. Atau disiplin ulama' kita sebut. Bab ni antara bab yang tak dibenarkan kita bercakap. Melainkan dalam majlis ilmu. Tak mana ni? Bab kalamullah adalah kalam qadim. Haram sama sekali untuk kalam. Sebut dia adalah kalam baharu, kalam makhluk. Melainkan dalam medan ilmu, cerita dia bagi faham elok. Bagi orang yang memang ahli pula untuk faham, baru boleh sebut yang Quran adalah makhluk. Kalau tidak, jangan sebut. Dia bahaya. Tuduh bid'ah. Apa hukum zikir lepas semayang? Bid'ah. Jangan sebut itu. Rosak habis masyarakat. Memang rosak dah. Ramai dah rosak dah. Jangan pakai ulama' ngejar sifat 20 ni. Ramai rosak dah. Dah lingkup ramai dah. Kalau ikut tak boleh sebut tu, salah tu buat tu. Jangan ikut mazhab, ikut Quran hadis. Ulama' pun bukan maksum. Salah tu kau sebut tu. Kalau ulama' pun bukan maksum kau tu. Apa? Ulama' bukan maksum, kau maksum. Oh, saya ikut Quran hadis, aku tampar ni. Memanglah Quran hadis, kau maksum. Nak faham Quran hadis. Antara ulama' faham Quran hadis, kau faham Quran hadis, siapa lagi faham? Kau maksum, kau jawab dulu, kau maksum ke? Kalau ulama' tak masuk, kau lagi bertingkat-tingkat tak boleh masuk. Sebut tu jadi baran je lah. Ubah cuaca tu. Cuaca masalah ni. Pasal tak boleh nak kata apa yang kita jangan nak perkatakan pada orang awam. Nak cerita Quran hadis. Orang awam ni bukan faham Quran hadis. Kalau kita bagi Quran hadis pun, bagi dalil pun, tak dipahamnya. Lah ni masyarakat dah diajar. Mana dalil?
Dia ajar itu. Sepatutnya dalil ni siapa? Siapa nak bahas dalil? Mujtahid aja bahas dalil. Hak bangang-bangang ni kan gaduh ayat dalil. Kita hukum je. Apa hukum bulu kucing? Najis. Siap. Bukan gaduh sebut hadis tak hadis apa. Kau mazhab apa? Syafi'i. Najis. Binatang tak boleh makan daging dia. Masa dia hidup, kalau ada benda tertanggal, najis bulu dia. Najis lah. Tak payah bahas hadis. Siap. Mazhab pun dah selesai. Tak payah bahas hadis. Nak tunjuk pandai ke apa? Tak boleh sikit. Kasar sikit sebut itu. InsyaAllah sambung. Wa yastahilu diddu sifati fi haqqihi kal kauni fil jihati. Ni pun kelain lagi dengan Cik B. Bab mustahil besar yang dimisalkan dalam kitab, yang tu jadi usul mereka dalam bab akidah. Nayo ni mana. InsyaAllah panjang umur jumpa. Ada soal? Yang ulama mimpi Allah Ta'ala lihat. Kata macam tu. Kata benar ni. Untuk nampak Allah Ta'ala bertokor tu. Nak tampah. Mu mimpi pun tak nampak bertokor. Biasa mimpi jumpa awet. Misal. Nampak bertokor itu kan macam mana? Itu bertokor. Memang luar biasa. Semua syarat dia. Nampak Allah Ta'ala macam mana? Aku nampak satu cahaya putih ke pula otakmu. Tuhan putih. Nampak cahaya. Salah. Tak betul. Mesti faham mukhalafah. Tak faham mukhalafah lah tu. Melihat Allah Ta'ala yang berlaku sabit riwayat. Antaranya Imam Ahmad bin Hanbal sendiri. Sampai 99 kali melihat Allah Ta'ala. Sabit cerita-cerita mereka. Mereka pula bukan cerita bohong. Secara mutawatirnya. Riwayat satu-satu sampai kat kita. Hingga ulama' kita sebut. Sebelum nak tanya apa, tanya dulu. Kau lihat macam mana? Kalau dia boleh cerita apa dia lihat, itu confirm penggap. Kau kena tobat dengan dia lain. Syahadah lain tu. Pasal apa? Kau tak faham Allah Ta'ala macam mana? Kau tak faham makhluk tu apa, Allah Ta'ala tu apa. Tak faham mukhalafah tu apa. Tak faham apa ciri makhluk tu. Ada bentuk, warna, atas, bawah, kiri, kanan, pihak, mengambil sisi ruang, occupy space apa. Dia tak faham. Sebab makhluk tak faham ngaji. Ulama' ajar disiplin-disiplin, nak faham jirim, ilmu, arat, apa semua tak faham ngaji. Belagak kan. Nak ngaji Quran hadis. Apa pun tak kena. Jagalah sikit tu. Jadi sebab melihat harus berlaku. Tapi melihat mestilah yang mukhalafah. Tidak mukhalafah. Yang tu memang ada keharusan berlaku. Melihat dalam keadaan jaga, melihat Allah Ta'ala tak akan berlaku melainkannya Rasulullah. Itu pun jumpa nanti depan. Bang kita. Lain. Ha? Lafzi. Dah pindah Baitul Izzah. Takkan kalau nafsi lafzi ya. Pindah jenis pindah-pindah ni lafzi baru. Quran pun disebut, kaedah ulama kita aja, kalau dalam Quran sebut inna anzalnahu, kalau wazan anzala wazan af'ala, itu dia nazlatan wahidah, itu sekali turun. Kalau Quran sebut nahnu nazzalna dzikra, nazzala fa'ala wazan fa'ala, bina taksir, maksudnya turun banyak kali. Yang tu kalau anzala, dia daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah. Jadi inna anzalnahu, itu Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah. Anzala sekali turun. Kalau wa nazzalna wa nunazzilu minal Quran, dia wazan nazzala fa'ala, setiap wazan fa'ala dalam Quran dia daripada Baitul Izzah kepada Rasulullah. Pasal dia nazzala wazan nazzala fa'ala, dibina oleh taksir. Kasih apa? Kasiru fi'il, kasiru maf'ul. Fa'il dia satu, Jibril lah. Tapi maf'ul tu apa? Masa dia, tempat dia, banyak kali turun. Sikit. Yang tu wazan nazzala. Semua lepas Quran dengan nazzala daripada Baitul Izzah ke Rasulullah. Semua datang atas wazan anzala, dia daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah. Kalau anzala sekaligus, kalau nazala sikit-sikit. Yang tu khas dengan diusul tafsir jumpa. Itu pun ada juga puak-puak bengap, dia kata tak ada macam tu. Payah juga. Puak bengap ni dia tetap ada mana-mana pun. Hati-hati lah. Hadis kursi dia ialah kalamullah. Allah Ta'ala
fahamkan Rasulullah SAW kalam nafsi dia, yang Rasulullah hurai dengan perkataan dia sendiri. Itu hadis kudusi. Qala tabaraka wa ta'ala, ana inda dhanni abdi bi. Rasulullah yang ungkap yang perkataan itu. Kalau yang Quran, qala Allah Ta'ala, yang itu Haji Jibril bagi tahu. Jibril bagi tahu. Kalau yang kalam Quran, hadis kudusi, Allah Ta'ala fahamkan kalam nafsi dia, Rasulullah cerita bagi pihak Allah Ta'ala dengan kalam Rasulullah. Itu dipanggil hadis kursi. Okay, lalu itu hadis kursi. Itu manzilah hadis kursi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayah. Kama nawwartal arda bi nuri syamsika wa nabada bi rahmatika ya arhamar rahimin, warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل سيدنا محمد وعلى آله وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. وسلم على معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفر عن